Kepada anda yang telah biasa dengan hubungan rambang pasti tahu video yang kami hasilkan adalah panjang. Saya tahu ada kalanya yang panjang boleh bikin senak dan yang pendek tidak pula memuaskan. Oleh itu, untuk mendapatkan nikmat daripada hubungan rambang, saya akan hasilkan dua versi. Satu video versi panjang di channel saya @samad dan kedua versi pendek di channel kedua saya Hubram @samad dan Surya. Kita perlukan kepelbagaian yang panjang dan yang pendek. Barulah seronok hidup ini. Teruskan menjalin hubungan rambang. Saya ingat dalam bab ni ada dua perkara sekurang-kurangnya. Satu adalah konten, pembekal konten, bahan. Penghasil lagu, penghasil permainan, penghasil itulah. Orang-orang penghasil ni, content provider ni, dia mesti jiwa dia mesti bagi dalam dunia dia tu. Jadi bila dia bikin lagu dia lagu yang terbaik yang dia bikin. Bila dia rakam lagu, rakaman dia, permainan dia baik, dia punya teknologi baik, dia punya rakaman baik, segalanya dia bagi mesti baik. Sebab apa? Dia akan dinilai atau dihukum dengan apa yang dihasilkan. Okey, golongan macam ni memang nombor satu lah patutnya, tertinggi sekali. Lepas tu dia ada golongan kedua, orang yang meniagakan orang ni punya bahan. Jadi kehidupan dua-dua puak ni mesti saling perlu memerlukan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ni yang kita tak ada. Apabila kita content provider, kita tak masak lagi permainan kita. Bila kita jadi penulis lirik, kita tak mahir lagi dalam penulisan. Bila kita menyanyi, kita tak mahir lagi dalam menyanyi. Half note, kita masih belum jelas lagi kedudukan dia macam mana. Kita belum cukup masak. Kalau kita tengok Adam Levine, apa nama kumpulan tu, Maroon 5 semua tu kan, untuk diorang yang jadi peringkat yang tinggi-tinggi macam tu, dia dah masak semua dah. Dia tak boleh separuh masak, dia dah terror dah. Dia dah tahu nine, dia augmented, penyanyi pun dah tahu. Okay Ed, saya potong okay. Sebenarnya kan, bila muzik ni, instrumen ni, muzik ni, sebenarnya dia tak ada yang label kampung, label international, dia tak ada. Tapi yang ada, dia sebenarnya bila kita kita nak buat muzik, ikut kemampuan kita, acuan kita. Okey, macam saya tengok Mamsin, saya memang nak benda yang dia ada tu, yang dia faham tu. Maknanya gitar punya playing lah. Okey, yang lain pula macam contoh The Beatles. The Beatles tu memang dia punya sumber daripada ibu dia, instrumen gitar ni. Apa-apa macam apa dia dapat source tu daripada strum gitar, rhythm dia kan. Okey. Tengok dia orang ni sebenarnya ada belajar tau. Keturunan dia tu ada format. Keturunan dia tu mendidik format untuk dia tersusun. Untuk dia meniaga ataupun dia sosial. Untuk dia bersosial lah. Dia beragama. Kan benda tu dalam dia punya gereja, bila dia kan. Jadi benda tu sebenarnya dia orang belajar. Itu sebab macam Beatles, konsep dia macam itu. Yang dia belajar tu macam tu lah jadi dia. Benda tu betul. Sebenarnya benda tu macam dia cocok main, tak ada app, tak ada gadget, tak ada apa, dia cocok je, gitar kosong. Tapi sedap. Kan? Sebab dia belajar. Okey, tengok konsep lain pula, Whitesnake pula dia macam macam country, rock, blues semua kan. Sebab dia belajar. Macam gitaris dia belajar pasal slide. Betul. Dia orang belajar. Okey, jadi kemampuan dia untuk mengeluarkan ataupun membisneskan trademark dia tu melalui rock blues tu. Okey, yang lain pula kata macam cakap Maroon 5 apa semua. Dia orang belajar yang kemampuan dia. Okey, katalah macam kita kat sini pula tak ada yang belajar. Okey, company yang buat kan, okey dia ambil komposer ni, dia ambil lirik ni, dia ambil penyanyi ni, dia cantumkan sebab dia nak buat publishing, dia nak buat duit.
Jadi dia gunakan bakat-bakat kita, orang-orang yang boleh buatkan dia satu album, dia compilekan satu itulah dia tubuhkan satu usahawan, namanya company ni. Usahawan tu yang dapat dana apa semua, dia buat duit. Tu nama berniaga. Jadi kita ni pula, siapa pula orang yang meniru macam barat ni, yang tahu sekolah, yang tahu format, yang tahu sistem. Tu kita kena cari. Bukan tak ada ada dalam ni. Tinggal lagi kita kena satulah. Siapa orang tu. Ini yang maksud saya, kita kena kenal dulu yang wakil-wakil industri kita ni. Macam Mak Saleh Hollywood. Dia tak semestinya kau nak dapat label tu kau kena terror macam Mamstin. Nak label Hollywood tu kau kena terror macam Steve Vai. Tak. Kau kena belajar. Belajar supaya benda tu betul. Frekuensi tu dah masuk pada telinga dunia, dia jadi sedap dan orang boleh terima. Sebenarnya sedap. Apa benda bidang pun, makanan ke apa, bila orang putih buat KFC, McDonald, dia mesti sedap. Mesti sedap. Sebab sistemnya betul. Asasnya betul. Macam kita cerita tadi lah. Tu sebab benda ni, macam saya study yang kat sini. Tu yang orang cakap, ini dah berlampau, buat apa kita nak ikut yang berlampau. Saya tak suruh ikut saya. Yang mana kau mampu, kau kena belajar. Ini yang sekarang ni orang buat single, orang buat apa, dia orang tak belajar. Dia beli software, dia beli apa, tiba-tiba dia beli gitar, dia apa, dia buat sendiri. Tu yang jadi jahanam. Bila orang dengar benda tu macam tak masuk. Pasal apa tak masuk? Sebab formatnya salah. Sebab dia tak sekolah. Bila benda tu awak tak sekolah, bila tak ada macam classical punya music, blues punya format, kau punya apa, kau lagi tak praktis, tiba-tiba kau buat single. Tu yang tak masuk, tak sampai. Dia jadi music, orang cakap terbaik music, tapi cuma cakap mulut je. Terbaik. Lepas tu datang orang lain pula pun terbaik. Ini pun terbaik. Besok orang buat lagu pun terbaik. Macam gini. Dia tak ada macam contoh orang yang ada format ni. Macam saya boleh cakap macam contoh M. Nasir. Dia ada lah. Mungkin dia ada lah. Dia macam P. Ramlee. Dia ada format tu. Anugerah daripada Allah Ta'ala tu dia ada. Bukan semua orang ada ni. Macam Tan Sri P. Ramlee, M. Nasir. Macam contoh apa ni, macam Sari Amri. Tu kemampuan dia, label dia. Tapi dia ada anugerah tu. Tapi bukan dia yang buat keseluruhan tu. Arrangement pun dia tak perfect. Dia tak sempurna. Macam Mak Saleh ni sempurna. Dia datang daripada ibu dia dan dia tahu semua. Macam Mamsin dia tahu, Steve Vai tahu, Satriani tahu, Blackmore dia tahu semua. Jadi yang kawan-kawan dia ni semua pun tahu semua. Jadi dia orang gabungkan, tu lah jadi dia punya trademark. Branding dia orang, itulah namanya satu badan tu sebenarnya. Dia orang dah kerajaan sebenarnya. Satu band tu sebenarnya kerajaan, badan tu. Dia bukannya satu enterprise, satu band, satu perniagaan. Satu perniagaan. Conquer dunia tu. Betul. Saya boleh bayangkan apa Joe cakap tu lah. Katalah saya Mamstin. Saya faham benda ni semua ni. Saya dah mahir benda ni. Saya dah tahu asas dia macam mana. Tetapi saya perlukan technician yang lebih tahu daripada aku. Kan? Jadi aku nak lagi baik lah daripada aku seorang. Macam Joe, tidak ada environment ataupun ekosistem yang support Joe punya pembawaan. Yang boleh faham benda ni lu seorang je. You pergi studio, terkangkang sound engineer nak macam mana aku nak buat ni, aku tak tahu apa dia buat, aku tak sampai lagi tempat yang dia dah sampai, mana dia dah pergi. Sudah-sudahnya Joe kena buat sendiri benda tu, because environment keliling tu tak dapat nak support kita. Environment keliling tu tak dapat nak support kita. Dia macam ni, agaknya. Dia engineer ni dia pasal dia faham pasal barang tu. Tapi macam recording studio. Okey, recording studio ada konsol, mixer apa kan. Jadi dia mesti ada orang yang pakar untuk mengendalikan konsol tu, mixer tu. Jadi itu nama dia sound engineer. Sound engineer ni dia mengeluarkan sound konsol tu, quality mixer tu. Okey. Jadi yang kita cerita ni sebenarnya, macam saya faham benda ni semua, sebenarnya saya kena ada konsol tu. Saya kena ada studio tu, saya kena ada tu. Bukan saya kena cari engineer yang faham, tak. Itu sebab saya cakap kena cari wakil seorang. Apa yang kau nak buat ni sekarang, Jo? Aku kena ada macam dia orang ada. Aku kena ada studio macam Mamsin ada. Studio Mamsin dalam rumah dia tu juta punya konsol tu. Dia punya amp bersusun dalam rumah tu. Kena ada macam sukan, macam contoh sukan kan, dia orang import player bola bayar juta. Itulah saya cakap wakil ni kena kenal siapa yang faham pasal format sistem ni. Tapi takkan kita nak pergi ketuk
ketua kementerian ke ketua, saya faham. Saya boleh buat kerja. Mana orang percaya kan? Ya. Tu sebab saya cakap bila saya nak jumpa orang, takkan saya nak bawa set ni semua, saya jumpa orang pergi duduk kat office. Tak kegila lama. Ya. Dia pun tak faham nanti. Lepas tu keluar saya pula gulung macam gini pula. Apa benda tu kau buat ni bising-bising ni? Betul lah Jo. Betul. Memang tak ada siapa faham kan? Ya. Yang interesting tadi Jo cakap pasal identity tadi tu. Okey. Macam mana Jo letak tadi? Sedap bunyi dia tadi tu. Yang aku tak ada karakter. Okey. Sekarang ni kita dah usia sekian. Kita dah jumpa belum? Okey. Lu tengok macam sukan. Okey. Apa uniform badminton? Orang pakai dia punya baju seluar, kasut. Kan uniform dia kan badminton. Tenis. Apa ni bola, renang. Okey, tengok uniform polis, uniform askar kan, macam mana dia punya uniform. Itulah dia identiti. Jadi kalau kata awak bawa ni, kalau awak cerita, awak cakap buat apa nak jadi mamsin, nak buka dada, nak pakai macam gini, itulah ini apa kan. Saya cakap ini bukan mamsin. Inilah identiti tu. Correct. Inilah dia yang uniform tu. Itu yang Blackmore buat, itu yang Cinderella buat, itu yang Jimi Hendrix buat, itu yang Jimmy Page buat. Kalau kau tak ada ilmu, macam mana kau nak pakai ni? Oh my. Macam mana kau nak bersuara tentang ni? Macam mana kau nak bawa ni? Macam mana kau nak bawa? Pasal ini uniform. Yeah. Macam polis ada inspektor, ada ASP apa semua. Macam mana kau nak bawa level tu? Kalau kau tak boleh pakai uniform ni, itu yang orang kutuk tu. Sebab apa? Benda ni orang tak faham. Bila orang tak faham, kita keluar macam gini. Tengok tu nak jadi mamsin tu. Tu saya cakap tak boleh buat apa lah, orang tak faham. Takkan kita nak berperang pula. Kepala otak kau ni. Jadi saya balik rumah, kita orang enjoy je kan. Belajar anak-anak semua. Jadi tak ada apa lah sebenarnya macam tu lah. Maknanya tak faham. Ya. Betul. Mamsin bukan dia punya identiti macam tu. Dia kena macam gitu. Dia mesti macam tu. Mesti macam tu. Blackmore mesti macam tu. Jimmy Hendrix mesti macam tu. Okey, lepas tu dia punya knowledge, pengetahuan dia, apa yang kau faham pasal ni, itulah dia punya kepahaman. Dia akan cerita dia punya sejarah. Jadi dia punya karakter dia punya daripada dia punya kepahaman tu. Betul. Kalau kau tak ada benda tu, okey, contoh macam sukan. Kalau kau tak ada step untuk kau kawal court badminton tu, kan? Macam mana kau nak melenting, macam mana kau nak step ke belakang, benda ni pun sama juga. Ya. Kalau kau duduk sebagai pemuzik lain. Kalau kau jadi sebagai orang cakap, dia ada banyak kategori. Pemuzik lain sebenarnya. Pemuzik dia bekerja untuk dalam badan tu ataupun dalam program tu. Pemuzik dia akan menghiburkan untuk perform. Tapi benda ni cerita ni bukan pemuzik. Ni yang dia orang cakap king. Sampai Inway Mamsin dia cakap guitar god. Sebab benda ni dia conquer dunia. Dia punya sistem, dia punya format untuk conquer semua dunia. Lambang-lambang tu dia beli, dia ambil semua add dengan strap, dengan apa benda segala dia letak nama dia. Tak ke gila? Semua pick up apa benda semua dia letak nama dia. Betul. Segala-galanya M. Itulah nama lambang. Itulah dia yang dia bela aset Mat Salleh ni, dia punya bangsa tu. Betul. Image tu yang image. Jadi tu mustahak. tengok Mamsin pun bukan orang kaya. Dia bukan anak raja, dia bukan apa. Tapi kenapa dia boleh dapat lambang-lambang tu? Sebab government dia faham. Government dia sebab tu Hollywood dia. Badan Hollywood tu, dia orang pegang aset-aset bangsa dia. Tapi kena faham lah, kena level tu kena betul lah. Bukan sebarang dia boleh letak. Okey, contoh perfilman macam Hong Kong pun Jackie Chan, Bruce Lee pun masuk. Dia orang pegang aset tu walaupun dia bangsa lain. Memanglah dia kena pakai macam ni. Dia kena ambil segalanya hampir 100% kan? Memang bukan 100%, dia kena menjelma. Dia kena menjelma. Zahir. Bukan menjelma jadi mamsin. Ya. Apa yang mamsin nak menjelma tu, kita kena menjelma. Ataupun kita dulu kita tak tahu. Mungkin kata dia tengok dia tahu ni. Dan kadang-kadang kita punya tanah, kita punya kat sini, kita punya tanah kita lah, kita punya tanah, air apa semua, kita punya negara ni, udara kita semua, dia tak ada kat sana.
lain. Tapi mungkin sini lagi special. Macam contoh Indon. Contoh Indon kan lagu macam ada band semua dia jumpa dia punya identiti, dia punya. Tapi dia tak mampu nak bawa, itulah dia punya kemampuan. Dia punya konsep. Bawa, itu yang dia dapat. Itu yang dia dapat. Sebab dia belajar, dia apa? Itulah dia pegang sistem. Tu sebab orang-orang macam Indon dia bangga. Sebab benda tu betul. Frekuensi betul dia masuk. Daripada zaman 70-an dia dah betul lah. Daripada 70-an ni dah betul. Dah betul lah. Sebab dia belajar. Dia ada asas dia betul. Asasnya betul. Dia melangkah dengan langkah pertama yang betul, yang tepat. Ya. Jadi dia tak ada fikir pasal royalty, dia tak ada fikir pasal income, dia tak ada fikir. Dia fikir berkarya je. Berkarya tu bukan maksud dia buat lagu. Berkarya tentang kehidupannya. Maksud macam mana tu? Kita ni sebenarnya bila kita bangun tidur je, bila kita pakai kasut je, kita keluar tu dah berkarya sebenarnya. Movement kita tu dah berkarya. Sebenarnya bukan pasal kita menyanyi ke, kita pegang gitar. Kita punya movement, kita punya image, kita punya keluar tu jumpa orang, Assalamualaikum tu apa, tu dah berkarya tu. Tu dah kita dah melambangkan bangsa tu. Maruah tu. Bila benda tu orang tengok, inilah dia bangsa tersusun yang faham. Jadi bila kita pegang benda ni, kau kena bayar. Kau nak aku pegang benda ni, kita kena apa orang cakap, kena bagi lagi petunjuk tu. Kalau salah, step tu salah, kau nak potong aku punya duit ke, kau nak apa, silakanlah kau nak potong. Tapi kalau betul, berapa aku minta kau kena bayar. Itu sebab dia punya harga tak ternilai. Dia orang sampai berjuta-juta sekali show. Sebab benda tu betul. Dia ada lawyer semua. Sebab tu dia tak kisah pasal royalty. Sebab dalam tu semua dah lengkap royalty dah. Semua apa. Dah akan cover dah benda tu. Akan masuk dah. Untuk setahun tu apa semua dia dah cerita pasal tu. Dia tak ada cerita pasal siapa nak bayar badan ni. Tak ada. Tak ada dah. Lain dah. Aku fokus ke apa yang aku buat ni je. Aku keluar je, aku akan bagi petunjuk. Kau akan dapat ilmu. Kau akan dapat apa orang cakap, satu benda model yang kau akan ambil. Macam tu. Dua artis berada. Itulah namanya artis. Itulah nama dia. Sebab dia pencipta. Betul. Itulah dia. Wih, berat orang nak faham ni. Satu lagi nak cakap nanti. Masalahnya kita tidak ada, bukannya salah satu masalahnya ialah kerajaan tak nampak benda ni. Lee Kuan Yew pun pernah cakap antara dia punya kesalahan dia ialah dia tidak pernah melihat dari sudut seni. Saya pernah baca satu artikel, dia tidak pernah melihat negara dia daripada sudut seni. Lepas tu negara kita pun rasanya sebab apa tahu, kerajaan tak bukan nak hina kerajaan kutuk tak. Ini cakap as a matter of fact je lah. Kerajaan tidak nampak kesenian ni kerana kerajaan tidak pernah melihat bahawa orang seni membayar income tax yang tinggi. Agaknya itulah. Jadi bila dia nampak kesenian ni, pada saya ekonomi ni sebenarnya dia tak ada kena-mena dengan benda ni. Contohlah okeylah contoh kalau saya kerajaan sokong, kerajaan maknanya dia orang, saya bernaung bawah kerajaan, kata contohlah, okey saya nak buat satu benda projek, contohlah okey saya nak pakai Philharmonic, saya nak pakai simfoni, saya nak pakai tu apa semua, benda tu semua kos. Okey, melalui dana bagi saya. Bila dana tu, itulah ekonomi. Okey, untuk kita. Tak, dia untuk negara tu, untuk bangsa tu. Itulah ekonomi yang akan mendatangkan kerja, yang akan mendatangkan perniagaan, yang akan mendatangkan apa, dan benda itulah lambang negara ataupun bangsa tu. Identiti tu, level yang itu macam mana orang putih buat. Jadi kalau saya nak buat, kos tak ada, saya tak ada duit. Jadi kerajaan tak faham mana datang ekonomi. Walaupun saya faham, walaupun benda tu saya dah menjelma, saya dah orang cakap tak ada apa dah kita ni. Tapi bila kerajaan tak kenal, tak faham, macam mana dia orang nak bagi dana tu? Betul. Sebab kerajaan ni pun ataupun orang parlimen ni pun yang duduk jawatan tu pun dia orang dilantik. Bukannya orang yang pakar duduk situ. Siapa-siapa pun boleh jadi menteri tu, menteri ni kan. Jadi itu saya cakap, antara kita ni yang duduk dalam industri ni, kita sebenarnya yang sepatutnya kenal siapa yang ada format ataupun rahsia sistem ni. Bila kita kenal, okey, bila orang tu tahu apa ala tuju yang kau nak buat ni. Tu saya cakap. Contoh, Mamsin dah buat dengan Japan punya negara simfoni orkestra. Okey. Dia punya konsep
Itu saya cakap Mamsin ni gitar. Simfoni dengan gitar, instrumen tu. Gitar. Jadi Jepun tu dia tengok semua betul. Mamsin buat ni semua betul. Okey. Dia ada banyak sudut tu. Apa perhubungan diplomatik antara negara barat dengan timur. Lepas tu teknologi barat dengan teknologi timur. Kemahiran barat dengan kemahiran timur. Apa lagi? Teknologi. Ekonomi barat dengan ekonomi timur. Kan berhubung tu. Itulah ceritanya simfoni tu. Itulah philharmonic. Itulah label. Jadi lambang-lambang logo-logo tu lah akan keluar bila program tu akan diadakan, laksanakan. Tapi bila kau tak sampai level tu, macam mana nak ada diplomatik tu? Macam contohlah Philharmonic Petronas, padahal tegak aja di Jalan Pang ni. Sampailah Petronas. Kenapa saya tak boleh sewa? Padahal saya punya plan. Saya nak buat masuk Johor. Saya nak buat, saya punya apa orang cakap, konsep yang saya buat tu semua gitar. Semua instrumental. Ada 2-3 lagu yang saya dah pilih untuk Johor, The Man of Johor, Dengki Stepok, apa saya punya instrumental semua kan. Saya nak cari kos kat mana? Sedangkan Philharmonic punya player, apa simfoni tu semua kan, beratus ribu tu Dia cakap orang tak kenal pun. Jadi kenapa pula macam kita masih lagi mencari-cari income, nak cari macam mana dia punya apa solution untuk kita punya penggiat-penggiat seni sekarang ni. Sebenarnya benda tu dah ada jalan dah. Lepaskan apa yang saya punya plan ni, lepaskan kawan-kawan kita yang betul-betul tahu, betul-betul faham pasal ni, dia akan automatik dia akan masuk apa benda yang kita plan ni. Sebab benda ni bukan kita panggil-panggil. Kita tak panggil-panggil. Dia akan, kita faham, kita akan terus datang. Kalau orang tu tak betul, sepatutnya macam contohlah saya boleh bercakap dan mesti ada orang yang menilai kan macam bagus saja Jo ni. Tu saya cakap tak ada pun orang datang menilai, tak ada pun orang datang tanya, tak ada pun orang datang siasat. Ada satu pihak berkuasa ke, daripada apa JAKIM ke, daripada kementerian ke, tak ada pun. Saya pula pergi jolok dia orang ni. Aku nak buat ni, aku nak buat, semua diam je. Tu lah aku dah mula-mula menangis, dah jadi ketawa dah. Saya ketawa pasal apa tau. Benda tu saya buat dah senang dah. Saya nak apa lagi ni sekarang ni? Saya dah cakap daripada tahun yang kita cerita tadi kan, orang ajak form macam saya tak apa, saya masih bodoh. Makanya Joe lari terlalu jauh sehingga meninggalkan diorang ni semua ke belakang kot. Jadi diorang tak tahu, diorang tak nampak lagi dah. Joe dah ke depan sana. Dia dah tak faham. Itulah yang tersirat tu. Macam contoh kan, Mamsin dia ada yang baru, dia main Les Paul kan. Macam saya nampak benda yang lain tersirat tu. Macam tu lah. Dia nak apa? Dia nak benda ni kan, kalau kita nampak terang, kita nampak lah, kita boleh nampak orang tu punya, dia punya apa, dia punya kewibawaan dia orang. Dia mesti macam ni, dia mesti start macam ni, dia mesti start macam ni, dia mesti macam gini. Macam tu lah, kita dah boleh baca kan. Tapi kalau benda yang kita faham, bila orang tu tak nampak, benda tu macam tak sangka, jadi dia orang macam orang cakap macam tak selesa lah. Dia tak selesa. Dia tak selesa. Dia pun tak pasti, dia pun tak tahu, dia tak tahu macam nak menilai kan benda tu. Dia tak selesa. Bila tak selesa tu yang dia macam tak payahlah, dia lain. Biarlah dia. Kan ada pula yang kategori apa golongan apa kelompok ni pula cakap ini bukan budaya kita. Haters lah. Kan ini bukan budaya kita, buat apa nak ikut macam tu. Tak boleh buat apalah kan. Takkan kita nak berperang pula. Macam tu lah. Jadi macam tu lah. Hari-hari rutin memang ketawa je lah. Daripada tahun tak ada orang cakap poket kosong pun kita ketawa, senyum lah. Orang bukan tahu kan. Kita betul, saya cakap terus-terang kan. Kadang-kadang beras ada kan. Sambil ketawa tu saya call member apa, contohlah kan. Saya cakap tolong gua sedekah gua 30 masukkan banking kan, macam tu lah. Saya punya kehidupan. Saya sedekah ke apa kan. Dia punya level dah tak sepatutnya macam tu lah sepatutnya. Saya macam anak-anak saya kan. Saya berangan tau kan. Bila saya dah lepas macam anak saya yang baby tu kan,
Umur dia masa darjah 5 macam tu kan. Saya berangan tau. Ini kalau aku ada anak, dia boleh layan. Macam petik je, dia boleh layan petik, dia boleh layan kan. Wah, bagus ni kan. Tu yang saya usaha tu. Saya sendiri belajar YouTube. Macam piano, Beethoven. Saya sendiri main dulu. Saya main per-release kan. Saya main dulu, saya tengok nota dia, baru saya tunjuk pada anak. Bila dia balik sekolah je, B, buat macam ni dulu, tangan kanan. Buat macam ni pula, B, tangan kiri. Jadi dalam masa 2 bulan macam tu lah, dia dah main, habis lagu tu. Mozart, Beethoven, baru saya bagi yang macam tadi Bedineri, Simfoni, dia dah senang lah. Jadi benda tu proses tau. Proses tu dia kena makan masa, kena sabar, kena tabah. Tu yang saya cakap, orang tak nampak perjuangan tu. Saya punya rutin mengajar tu. Padahal benda tu saya mengajar tu. Maknanya saya punya saya punya cara mengajar tu. Kan? Untuk anak-anak ni. Macam mana kalau kata budak yang tak tahu apa ni, kita nak mengajar susah tau. Nak lepaskan dia rhythm kan. Jadi silibus jadi saya gunakan saya punya sendiri cara. Untuk dia orang nampak, oh macam gini. Saya tengoklah YouTube macam mana cara mengajar kan. Jadi bila lepas tu, tu saya cakap macam ada remote control pada kita. Saya bunyi je dia layan, saya bunyi layan. Jadi bila anak-anak nampak benda tu, dia tahu, oh bunyi bapak dia macam ni. Tapi bila dia keluar, dia tengok bunyi tu tak ada. Tak sempurna. Bunyi tak tu tak ada. Tu yang anak-anak cakap. Ketawa lah. Macam penting tu untuk anak-anak sebenarnya. Ni format ni penting. Bukan hiburan. Bila anak-anak tu faham, oh sebenarnya benda ni susah. Bila susah, bidang lain senang lah. Anak saya seorang sains matematik, ambil course matematik. Mula-mula saya ajar dia yang romance, pakai gitar tong, romance diamor tu kan, plucking apa semua kan. Bila dia sekolah, dia dah tinggal kan, dia tak payah lagi nak praktis muzik kan. Dia terus concentrate pelajaran dia je. Sekarang dah sains matematik, UTM. Tu saya cakap, saya dah macam pegang remote control. Yang seorang drum, yang seorang piano, yang seorang bass. Yang bass ni pula suka-suka dia je. Kalau kata dia nak belajar-belajar ke nak main plucking ke apa, tapi saya dah tak galakkan dah sebab dia orang dah lepas. Tak galakkan apa? Tak galakkan macam saya lah. Kena buat rutin, kena praktis, tak perlu dah. Sebab dia dah lepas. Dah lepas. Macam kita kan membazir masa kan, berpuluh tahun. Tak ada cikgu, tak ada apa. Macam anak kita kan tak ada membazir. Saya tunjuk. Dah tunjuk dia jalan. Tengok singkat ni masa tu. Betul. Jadi dia ada bidang lain yang dia belajar. Betul. Dia boleh fokus ke tempat lain. Tempat lain. Itu pentingnya benda ni. Asas dia dah masak. Ini kita dah terbalik. Bila dah tua baru nak beli gitar, baru nak buat single, baru nak menyanyi. Tu saya cakap. Kita ketawa. Macam Jom Ni Level sendiri, satu hari berapa jam dengan gitar? Kalau dulu masa yang saya cerita zaman-zaman saya dengan Wanada tu, kira satu hari 24 jam tu dengan gitar. Dengan gitar je. Borak pun, orang bercakap pun macam ni. Saya berkurung je dalam bilik. Saya tak ada apa, tak berborak-borak. Saya memang pendiam masa saya bodoh lah saya cakap lah. You obsessed saja. Saya duduk je. Saya memang menggaji apa kaset tu. Rewind. Banyak apa macam contoh lah macam saya nak tahu rahsia dia, kenapa dia buat blues tu bersih, laju. Rupanya dia ada teknik, dia ada rahsia. Dia ada teknik rahsia format tu lah. Jom jumpa tak? Tu. Dia ada, dulu saya study kat sini kan. Dia ada A. Tapi bila saya dengar lagi. Bukan A lah. Betul dia ada major. Kalau ikut teori ataupun ikut nota tu, memang dia orang main mesti ada A.
Kan? Tapi bila saya dengar, saya study, saya tengok live Blackmore main. Tak ada pula. Dia buka A dia. Dia ada tempo. Dia ada tempo. Dia tu saya cakap. Tengok bunyi-bunyian tu yang dia keluarkan, yang dia faham pasal sukat tu, itulah tradisional nama dia. Inilah nama dia, Fender Strat yang tradisional. Kita kena keluarkan bunyi tu macam gini. Tradisional dia kena keluarkan bunyi kayu, kena keluarkan bunyi tali, kena keluarkan tu benda tu. Tu yang saya cakap, ini maruah semua ni. Memang maruah ni. Itulah seni dia. Memang. Tak benda tu lah yang buat saya bodoh tu. Sukat dia semua tepat. Kena faham sukat dia. Tu kan masalah tu kan. Yeah. Tu sebab saya cakap, bila saya keluar, saya cakap kan, kalau kau jumpa gitar bukan barang yang baik, kualiti yang baik, takkan jumpa Ed. Takkan ada sound tu. Sebab tu barang tu kena betul. Kira macam tu saya cakap, benda ni macam saya ni kira bertuah lah. Bahawa? Yalah, saya ada barang-barang macam tu, saya dilahirkan dah ada. Jadi benda ni ada tangan saya puluh tahun lah kan. Benda ni tak ada modified, tak ada apa tu. Original je. Original. Dahsyat. Saya rasa macam saya bertuah lah. Bertuah, betul. Inilah seorang kawan, teman, kekasih, semua di sini. Aku, sebahagian daripada aku, senjata, semua art lah ni. Dahsyat lah. Dahsyat je. Kali pertama dengar Mumsteen masa bila? Macam mana perasaannya masa tu? Tahun 80, ujung 80-an lah. Dia dengan itulah Alcatraz tu. Daripada Alcatraz dah dengar dah? Dah 80-an lah. Belum lagi Rising Force? Belum. Ni. Ni dia nyedut tu yang mahal tu. Dia pergi sharp top tu yang saya dengar. Bila saya ambil gitar, saya ikut. Apasal lain lah. Saya dengar lagi. Tu yang saya dengar rupa dah 10 tahun dah. Macam benda sama. Macam mana boleh jumpa Alcatraz? Masa tu member lah. Masa tu saya dah join Bermak semua lah. Masa tu member saya tak ingat lah. Dia bawa kaset tu. Alcatraz masuk kaset yang kopi tu. Yang footprint lah. Saya dengar. Pirate ke ataupun yang diorang pirate tu. Diorang duplicate. Duplicate lah. Duplicate tu. Saya dengar. Gila ni laju tu. Masa tu saya tak nampak lagi siapa main. Cuma saya dah dengar lah. Saya pinjam lah kaset tu, saya cari. Saya ikut. Tak jumpa Memang tak jumpa Tak jumpa. Benda tu macam saya cakap, benda ni tak betul ni aku buat ni. Tapi boleh main lah, boleh jam lah. Tapi tak betul. Tu yang bila time Trilogy dia keluar tu, tahun Trilogy tu 89 macam tu lah, 90, 89 tak ingat. Yang ada lagu Dreaming tu? Bukan, yang dia tembak naga tu. Tu Trilogy tu. Trilogy tu. You don't remember tu. You don't remember, I'll never forget. Album tu. Ya. Terus tersandar saya. Terus saya cakap memang tak boleh buat apa ni. Memang aku terpaksa tak nak dengar apa lagi dah. Itu balik kampung. Masa tu kat Kanada. Saya terus dah. Terus letak apa, kau Blackmore ke, kau Steve Vai ke, kau Satriani ke, kau siapa ke. Betul lah. Saya tak dengar langsung. Itu album Trilogy. You don't remember, I never forget. Apa lagi ya? Memang best. Saya cakap memang best. Letak macam tu.
Scott DeSoto penyanyi dia tu. Lepas tu kan album Marching Out tu. Oh, Marching Out. Yang buat lama dia punya picking tu up down itu. Macam dia dulu mesti tak miss mesti setiap sentuhan dia mesti ada. Bukan, dia punya step tu, dia punya tengok dulu saya tak tahu, saya main macam ni. Bila saya tengok video dia main kan, salah aku buat. Tu celaka betul, sesat lagi. Jadi saya tengok dia punya picking. Dia macam up down. Ada seperkara lagi pasal dia punya fret tu, dia scallop, dia kikis lagi Ya, dia scallop, dia dia nakkan vibrato tu. Macam ini gitar dia sudah bikin tak ada? Tak ada. Dia lagi macam lagi lembut lah. Dia sebenarnya dia punya konsep main, style dia sebenarnya dia bukannya ganas tau. Dia nampak ganas. Je ganas, dia macam bila dia tertekan kuat sikit, dia dah sharp. Itu yang ada vibrato tu. Tadi kita cakap pasal picking dia tadi Okey, satu perkara lagi Tommy McAlpine. Betul ke nama dia? McAlpine. Tommy McAlpine. Tony Anthony. Tony Mac. Dia first time saya dengar dia pun 87, 88 macam tu. Dia sangat Malmsteen pada ketika tu lah. Pendengaran telinga bodoh lah. Saya tak pasti betul ke tak betul Tapi sangat-sangat tu lah. Tapi 3-4 tahun lepas tu, 87 tu, masa masuk 90-an, dia dah jadi orang lain dah. Apa berlaku pada dia tu? Dia kan ikut dengan Steve Vai semua kan, Tony McAlpine kan. Yang saya kaji macam Steve Vai, Satriani semua kan. Itu saya cakap, itu kemampuan sebenarnya. Macam dia orang tu dia dah tahu tau. Macam Malmsteen dia guna classical. Classical tu sebenarnya macam Tony McAlpine, dia dah ada teori classical tu. Tapi dia punya karakter, bawa dia punya darah daging tu dia tak ada. Jadi dia bawa yang dia punya lah. Macam contoh, macam saya kan. Okey, saya punya saiz, saya punya bangsa, saya punya apa, ni yang saya bawa. Jadi macam kita ni, kalau saya duduk US kan, saya dah buat saya punya dah. Contohnya, okey, saya sign dengan satu company record ataupun orang yang ada duit, saya pun record lah saya punya format, saya punya saya punya idea. Macam saya buat yang tahun 91, saya punya apa semua saya punya idea melalui format yang saya ada. Blackmore, Malmsteen, apa semua saya ada, saya buat. Tapi kat sini orang tak faham. Bila kita tak faham, saya terpaksa terangkan, engkau kena ambil Malmsteen punya format. Sebab Malmsteen punya format, dia mengambil yang terdahulu. Dia mengambil Blackmore, dia mengambil Nicole Paganini, dia mengambil Black Sabbath, dia mengambil apa nama yang semua terdahulu. Jadi akar dia, segala-galanya ada di tubuh Malmsteen. Kenapa pula kau kena tolak Malmsteen? Sebab ilmu segalanya ada dalam Malmsteen. Kan senang ambil satu, kau boleh pecah kan. Tu benda tu kita kena faham kat sini. Jadi itulah satu, bila satu
satu kerja tak settle, kita kena fahamkan pula. Dah buat kerja nak memahamkan pula masyarakat. Ataupun dah kerja marketing pula. Benda ni yang membuang masa je. Sepatutnya dah ada penaung dah. Kerajaan tu dah ada satu badan macam Hollywood kan. Okey jom, bikin. Kau nak barang apa semua, buatlah berkarya je. Okey, saya nak buat macam contoh, saya buat pihak publishing. Gondoro 5 album, 50 lagu kan. Tu pun saya tak puas hati sebab menggunakan software Sonastic. Program saya solo sampai 5 album, semua instrumental. Tapi lepas pula RTM main selama berapa tahun, RTM main saya punya solo tu kan, blockbuster masa tu RTM 2. Macam mana bunyi dia? Saya ternampak bunyi tu. Macam tu lah. Kan tu tahun bila masa tu kan ada yang RTM, blockbuster, James Bond, masa movie tu kan. Kan ada bunyi-bunyi gitar macam. Oh, dia ambil daripada album tu Dia ambil saya punya publishing lah. Tapi saya tak puas hati lah sebab dia menggunakan program. Bukan benda yang saya hendak macam tahun 91 tu yang saya buat dalam King Studio. Zaman ada studio masa tu kan. Pasal benda tu cost. Kan zaman kita orang buat kerja 80-an kan 1 jam 100 masa tu. Lepas tu kita gunakan sampai beratus-ratus jam. Yang membayar company lah. Company bayar. Sekarang benda tu yang tak ada sekarang zaman tu. Jadi kita menggunakan software tu yang salah. Saya cakap benda tak, bukan acuan kita tu. Tu Anda yang belum subscribe lagi, saya harap sudilah hendaknya anda subscribe agar menjadi pendorong untuk saya meneruskan menjalinkan hubungan rambang. Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah pengalaman yang mendewasakan.